Assalamualaikum, berjumpa lagi kita. Untuk hari ini, kita akan membincangkan tentang pengukuran isi padu. Pengukuran isi padu. Apa itu isi padu? Mari kita lihat situasi ini. Terdapat dua buah kenderaan yang membawa murid ke sekolah, iaitu sebuah bas sekolah dan sebuah van sekolah. Persoalannya ialah, kenderaan manakah dapat mengisi lebih ramai murid? Ya, semestinya jawapan kamu ialah bas sekolah. Kenapa? Kerana bas dapat mengisi lebih ramai murid kerana bas lebih besar. Bas sekolah lebih besar berbanding van sekolah. Ini menunjukkan isi padu bas lebih besar berbanding dengan van. Jadi dalam skop ini, kamu pasti dapat membayangkan ruang di dalam bas dan juga ruang di dalam van. Jadi ruang di dalam itulah yang dimaksudkan dengan isi padu. Sebentar tadi kita mengatakan isi padu bas lebih besar berbanding van sekolah. Jadi, apa itu isi padu? Cikgu dah terangkan sedikit tadi tentang isi padu. Dari takrifan sebetulnya, isi padu ialah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Jadi isi padu ni adalah ukuran betapa besarnya sesuatu ruang, besar atau kecilnya sesuatu ruang yang boleh diisi oleh pepejal, cecair atau gas. Sebelum kita belajar mengira isi padu atau membuat ukuran isi padu, kita kenal terlebih dahulu unit-unit isi padu. Sebelum ni kamu telah belajar unit-unit pengukuran luas. Setiap pengukuran pasti ada unit yang betul untuk digunakan. Jadi kita lihat unit-unit isi padu. Ini menunjukkan isi padu minuman susu dalam kotak. Kamu pasti selalu minum minuman dalam kotak atau dalam botol kan? Jadi selepas ini cuba kamu lihat pada kotak atau pada botol akan tertulis isi padu minuman yang terdapat dalam bekas tersebut. Jadi contoh kat sini dia tulis 200 ml. Jadi ml itu adalah salah satu unit isi padu. Namanya ialah mililiter. Unit yang pertama ialah mililiter. Diringkaskan menjadi ml. Jadi kalau kamu lihat ada huruf ml, ada nombor, ada huruf ml, itu menunjukkan ukuran isi padu kandungan yang terdapat dalam bekas tersebut. Jadi ml, ringkasnya ml, unitnya adalah mililiter. Jadi mililiter ni untuk ukuran isi padu yang kuantitinya sedikit. Seperti dalam botol minuman juga selalu dinyatakan isi padu air yang terdapat dalam botol itu. Selalu kamu lihat dalam botol air mineral yang besar. Kalau yang kecil selalunya dia masih lagi menggunakan ukuran mililiter. Tapi kalau ukuran yang besar, botol yang lebih besar, dia akan menulis ukuran isi padunya adalah dalam liter. Ringkasnya huruf L. Liter. L tu adalah liter. Jadi selalu kalau kamu beli botol air mineral yang besar itu ukurannya adalah 1,5 liter. Atau ada setengahnya menggunakan unit mililiter. 1,500 mililiter.
Okey. Jadi dah dua ukuran isi padu, mililiter, liter. Okey, kalau ukuran dalam isi padu sebuah tangki air yang besar, kita akan menggunakan unitnya meter padu. Okey, meter padu. Okey, atau kalau tangki tu kecil sedikit, mungkin kita boleh sukat dia menggunakan unit sentimeter padu. Okey, jadi meter padu, sentimeter padu, kita dah belajar dah dulu meter. Meter unit dia M. Okey, ringkasnya M. Sentimeter ringkas dia cm. Okey, jadi meter padu, padu tu kita simbolkan dengan nombor 3 kecil ke atas dia. Okey, jadi M3 kecil tu kita sebut dia meter padu. Okey, jangan kamu sebut M3, cm3 tak nak. Okey, M3 tu adalah meter padu. Walaupun kalau mililiter kita boleh sebut ml je. Okey, tapi yang ni jangan sebut M3, sebut meter padu, atau kalau cm3 tu adalah sentimeter padu. Jadi ni adalah antara unit isi padu yang kita gunakan. Okey, mililiter, liter, meter padu dan sentimeter padu. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan cara mengukur isi padu kotak lohong. Okey, kotak lohong ni kotak yang berbentuk cuboid ataupun kubus. Okey, lohong bermaksud dalam tu kita boleh isi. Okey, persoalan yang dinyatakan, bolehkah kita mengukur isi padu kotak lohong? Bagaimanakah caranya? Okey, jadi bagaimana kita nak mengukur isi padu sebuah kotak yang ada ukuran dia lah. Okey, jadi konsepnya adalah kita menggunakan kotak lohong yang kotak kubus yang berukuran 1 cm padu. Okey, di mana panjang, lebar dan tinggi kotak itu adalah berukuran 1 cm. Jadi isi padu kotak kecil itu adalah, kubus kecil itu adalah berukuran 1 cm padu. Jadi kita boleh mengukur sebuah kotak menggunakan kubus yang berukuran 1 cm padu ini, iaitu dengan memasukkan kotak-kotak kecil, kubus-kubus kecil ini ke dalam kotak yang kita nak ukur. Jadi dekat sini isi padu kotak yang berukuran 2 cm tu, apabila kita masukkan kubus kecil, kita akan memperoleh 8 buah kubus kecil. Jadi 8 buah kubus kecil menyamai 8 cm padu. Jadi kita boleh katakan isi padu kotak lohong adalah 8 cm padu. Okey, mari kita lihat satu lagi contoh yang lebih jelas. Okey, ini contoh. Kita nak mengukur mendapatkan isi padu kotak A ini. Okey, jadi langkah pertama kita akan masukkan dan susun kubus-kubus kecil yang berukuran 1 cm padu. Okey, kita akan susun ke dalam kotak itu sehingga memenuhi kotak tersebut. Okey, seterusnya apabila kotak kubus-kubus kecil itu telah penuh, kita akan kira berapa bilangan kubus kecil yang digunakan. Jadi apabila dikira, kita akan dapat 12 kotak yang berukuran 1 cm. Sekali 1 cm kali 1 cm. Okey, jadi kita mendapat 12 kubus yang berukuran 1 cm padu. Jadi 12 kotak ini menunjukkan isi padu kotak A adalah 12 cm padu. Jadi kita boleh katakan isi padu kotak A bersamaan dengan 12 cm padu. Okey, jadi kita perlu adakan banyak kubus-kubus kecil ini untuk digunakan untuk mengisi kotak-kotak lohong
dan mendapatkan isi padunya. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Semoga kamu dapat ilmu yang bermanfaat dan terus menjadi murid yang cemerlang. Jumpa lagi.